ulang lagi tapi cara ringkas je. Muka surat 640. Seperti yang tuan-tuan tahu, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum. Dabbatul ard ni akan bercakap. Apa kedudukan hadis ni? Bukan hadis, yang ni ayat Quran. Dabbatul ard adalah tanda kiamat besar yang akan keluar. Kedudukan dia di mana? Tadi kita dah cerita dah. Lepas wafat Nabi Isa, Dajjal, maju apa semua, ni dia datang ni. Dia ni 3 serangkai. Dia keluar. Macam mana bentuk dia? Wallahu alam. Yang tu khilaf yang sangat panjang di kalangan ulama. Sejam perbahasan dia. Khilaf pada ulama. Ada yang kata unta tu besar sangat, ada yang kata macam-macam lah. Nah, dia binatang. Yang kedua tidak ada khilaf, dia berkaki 4. Sebab disebut dalam Quran dabbah. Bila sebut dabbah, yang melata dengan 4 kaki. Apa dia buat? Dia bercakap dengan manusia. Tukallimuhum, kata Allah dalam Quran. Dia bercakap dengan manusia. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Wahai manusia, dah tutup pintu taubat, kalian masih tak beriman dengan Allah. Wahai manusia, apabila aku keluar dan muncul bermaksud tutup pintu taubat, baru kalian nak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dan dia bercakap. Cakap tuan-tuan, habis. Nathan ni akan keluar dan bercakap seorang demi seorang. Setelah dia memberi tanda kepada setiap orang daripada kita, wal-iyadzubillah, sama ada sebagai seorang kafir ataupun sebagai seorang mukmin. Dabbatul ard ni bila dia main satu-satu tempat, dia cakap. Nak bayang apa, ikut dan lah. Bayang lah apa pun, nampak macam-macam ni kan. Aduh, bayang terbang lah apalah kan. Dia main, dia bercakap dan dia akan cop kita. Subhanallah. Malulah waktu ni, cukup malu. Manusia yang ada ketika tu, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Apabila dia mengeluarkan saya pun tak ingat dah, tongkat dengan cincin. Tongkat Nabi Musa dengan cincin Nabi Sulaiman. Kalau dia tak tongkat Nabi Musa, ini hadis ni, bila binatang ni yang keluar untuk cop orang, 2 cop je. Gaji berapa pun 2 cop je. Pangkat dia apa pun 2 cop je. Pakai serban ke tak pakai apa ke, 2 cop je. Allahu Akbar. Kalau dia tak tongkat Nabi Musa, maka orang tu adalah orang beriman. Kan Nabi Musa kan? Tak ingat. Semua tak ingat ke? Saya kan, saya rasa tongkat Musa kan. Okey. Dan kalau dia tak cincin Nabi Sulaiman, maka orang itu adalah orang yang tidak beriman, orang kafir. Tak ada gelaran doktor ke, PhD mana ke, dia ni Tan Sri ke, orang biasa. Dia cop esok kita tahu dia ni siapa sebenarnya. Dia ni siapa sebenarnya. Kerana dabbatul ard ini akan membawa cop tanda daripada Allah Subhanahu wa taala. Selama ni kita hidup, kita buat apa sahaja, kita cakap apa sahaja, kita umum apa sahaja, dan manusia tak tahu apa yang dia ni sebut betul ke tidak. Tak ada siapa tahu kecuali pemilik hati-hati yang bersih. Tapi bila keluar binatang ni, wallahu alam, kita tak tahu lagi kedudukan kita. Dia berkelak, orang tu akan dipanggil, kata Nabi, mukmin buat selama-lamanya sampai kiamat. Tuan-tuan, ni dekat nak kiamat dah ni. Ni saya sebut ni, lepas kewafatan Nabi Isa apa semua ni, tempoh huru hara yang hampir dengan kiamat. Bila dia cop mukmin, ada orang beriman ketika tu, maka orang akan panggil dia mukmin. Semua orang akan panggil dia mukmin. Tapi kalau dia cop dengan cincin Nabi Sulaiman tadi ni, macam mana dia cop kita tak tahu. Kat gigi ke, kat dahi ke, dia salam ke, dia tendang dengan kaki belakang dia ke, dia binatang. Dia ribah dengan ekor, tak tahu. Kalau dia cop kafir, maka orang itu akan digelar kafir sehingga kiamat. Dia akan dipanggil kafir sehingga kiamat. Nabi kata macam ni, apabila dia lalu tepi orang akan panggil dia, hei kafir, mai singgah dulu, mendam dulu. Contoh,
Hak kafir tu berkata, nanti dulu kapiak-kapiak sekalian, nak pergi karaoke saya, aku batal balik, singgah ke hampa. Panggilan wal'iyadzubillah, nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dabatul ard ni Quran akan diangkat, habis kita baca